Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ashraf bin Mak Yassin. Nombor metrik P138881. Hari ini saya ingin membentangkan pembentangan dan justifikasi RPH. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang saya jalankan dalam RPH saya. Okey, seterusnya ialah justifikasi fokus kriteria pembelajaran saya. Strategi pengajaran yang saya gunakan adalah secara penilaian. Penilaian ini memfokuskan kepada pelibatan murid secara aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Dengan kata lain, ianya adalah pendekatan berpusatkan murid. Dengan meminta murid untuk menjalankan aktiviti mari uji dan melengkapkan tugasan di dalam buku aktiviti mereka, guru memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui praktik. Ini juga dapat membantu murid untuk membangun keterampilan berfikir secara kritis dan berkemampuan untuk berfikir dengan lebih jelas, sambil guru dapat menilai pemahaman dan kemajuan individu setiap murid di dalam kelas. Seterusnya, nilai murni yang dapat diterapkan dalam pembelajaran ini ialah bekerjasama. Melalui aktiviti hands-on mari uji yang saya gunakan, aktiviti ini memerlukan murid untuk menjalankan uji kaji yang berkaitan dengan deria menggunakan alat muzik. Melalui aktiviti ini, murid belajar untuk bekerjasama dengan rakan-rakan sekelas mereka dalam menyusun dan melaksanakan eksperimen, serta berkongsi bahan dan alat. Bekerjasama dalam konteks ini membantu murid untuk memahami kepentingan berkolaborasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dan menggalakkan komunikasi serta kemahiran interpersonal mereka. Seterusnya, elemen pentas kurikulum bagi pembelajaran saya yang saya gunakan ialah kemahiran berfikir. Penerapan kemahiran berfikir dalam elemen merentas kurikulum juga penting dalam membina kemahiran menyelesaikan masalah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang. Murid diajak untuk berpartisipasi dalam aktiviti hands-on dan latihan yang memerlukan mereka untuk berfikir secara logik dan kreatif dalam menyelesaikan tugasan atau masalah yang diberikan kepada mereka. Akhir sekali ialah kemahiran berfikir, iaitu menganalisis. Kemahiran berfikir menganalisis membantu murid dalam mengaitkan pengalaman pembelajaran dengan pengetahuan yang sedia ada. Ini termasuk mengaitkan konsep deria dengan pengalaman sehari-harian mereka. Ia memungkinkan pembelajaran yang lebih bermakna dan mendalam. Contohnya, dalam mengisi buku aktiviti, murid menganalisis bagaimana pengalaman mereka dalam kehidupan harian dengan deria berkait dengan apa yang mereka pelajari di dalam kelas. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Irfan bin Azran Latif. Nombor metrik P138883. Hari ini saya ingin membentangkan pembentangan dan justifikasi RPH saya. Ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang saya lakukan dalam RPH saya. Strategi pengajaran yang saya gunakan adalah penilaian. Penilaian dalam strategi pengajaran di sekolah merupakan proses penting yang bertujuan untuk mengukur pencapaian pelajar, memberikan maklum balas kepada pelajar dan guru serta menyokong pembelajaran selanjutnya. Proses penilaian ini melibatkan penggunaan pelbagai kaedah untuk mengumpul data tentang pemahaman dan kemahiran pelajar dengan penekanan kepada keadilan, kesahihan dan objektiviti. Maklum balas dari penilaian perlu diintegrasikan dalam pengajaran untuk meningkatkan prestasi pelajar, manakala rekod yang teliti dan pelaporan yang sistematik perlu disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Dengan pemantauan yang berterusan dan penyesuaian yang sewajarnya, penilaian dapat menjadi alat yang berkesan dalam meningkatkan prestasi pelajar dan kualiti pengajaran di sekolah. Nilai murni yang saya gunakan adalah nilai murni bekerjasama dan berani. Nilai murni bekerjasama dan berani memegang peranan penting dalam sektor pendidikan sebagai asas pembentukan watak dan perkembangan pelajar yang menyeluruh
Bekerjasama mengajar pelajar tentang pentingnya kerjasama dalam mencapai matlamat bersama, memupuk semangat kebersamaan dan menghormati peranan setiap individu dalam kumpulan. Melalui kerjasama, pelajar belajar untuk berkomunikasi secara efektif, mengambil inisiatif dan memimpin serta mengikuti dengan bijak. Di samping itu, nilai berani juga sangat penting dalam sektor pendidikan. Pelajar perlu diberi peluang dan dorongan untuk mencuba perkara baru, menghadapi cabaran dan mengatasi ketakutan atau keengganan untuk berdepan dengan ketidakpastian. Dengan berani, pelajar dapat meneroka dan memperluaskan sempadan pengetahuan dan kebolehan mereka. Elemen merentas kurikulum yang saya gunakan adalah pendidikan seni visual dan bahasa Melayu. Elemen merentas kurikulum antara pendidikan seni visual dan bahasa Melayu mengintegrasikan dua bidang pembelajaran untuk memperkaya pengalaman pelajar. Ini membolehkan pelajar menggunakan bahasa Melayu sebagai alat untuk menyatakan makna dan analisis terhadap karya seni visual mereka. Sementara juga memperluas pemahaman mereka terhadap bahasa Melayu melalui eksplorasi terhadap ikonografi, simbolisme dan konteks budaya dalam seni visual. Hasilnya, pelajar memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih menyeluruh dan mendalam yang memperkukuhkan kemahiran kreatif, komunikasi dan pemahaman budaya mereka. Yang terakhir, kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir yang saya gunakan adalah kemahiran berfikir secara kritis. Kemahiran berfikir kritis merangkumi proses yang sistematik dan reflektif dalam menilai, menganalisis dan mensintesis maklumat untuk membuat keputusan atau membentuk pendapat yang bermakna dan rasional. Di samping itu, kemahiran kritis juga melibatkan kemampuan untuk menilai kebolehpercayaan maklumat dan sumbernya, mengenal pasti fakta dan bukti yang sahih, serta mengenal pasti sebarang bias atau kelemahan dalam maklumat yang diberikan. Dengan memperoleh dan mengamalkan kemahiran berfikir kritis ini, pelajar dapat memperoleh keupayaan untuk membuat keputusan yang lebih bijak, menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan dan menjadi individu yang lebih kreatif, kritis dan berdaya tahan dalam menangani cabaran dalam kehidupan. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Afdal bin Osman, memegang kad matrik P138878. Saya memilih mata pelajaran matematik tahun 2 dengan topik wang sebagai rancangan pengajaran harian. Fokus elemen yang akan saya gunakan adalah yang pertama, strategi pengajaran. Berasaskan penilaian, ini kerana dengan penilaian digunakan adalah untuk menilai pemahaman dan pencapaian murid dalam topik yang diajar. Aktiviti menjawab soalan tambahan 2 dan 3 nilai wang hingga RM100 merupakan contoh strategi penilaian yang membantu guru menilai kemahiran matematik murid di dalam kelas. Yang kedua ialah nilai murni. Murid memperlihatkan sikap berani dalam menangani soalan matematik yang mencabar, menunjukkan kepercayaan diri dan kesungguhan dalam pembelajaran. Sikap berani ini membantu murid mengatasi ketakutan terhadap cabaran matematik yang kompleks dan memupuk keyakinan diri untuk mencuba penyelesaian walaupun berdepan dengan nombor besar. Dengan ini juga, guru dapat membantu mereka mengembangkan kemahiran menghadapi cabaran dengan yakin dan tidak mudah putus asa. Sikap berani juga membantu murid untuk terus mencuba dan belajar dari kesilapan, memperbaiki kelemahan dan terus berusaha untuk mencapai kejayaan dalam pembelajaran. Yang ketiga, elemen merentas kurikulum. Keusahawanan. Dalam konteks keusahawanan, guru menekankan pentingnya kerjasama dan inisiatif dalam pembelajaran. Aktiviti dengan menggunakan duit palsu jelas telah menerangkan ciri-ciri dalam proses keusahawanan, di mana jika kita ambil konteks jual beli di Malaysia, ia menggunakan duit tersebut sebagai proses jual beli. Dan yang keempat, kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir mengingati dan penyelesaian masalah melalui aktiviti pengajaran yang melibatkan pengenalan nilai ringgit Malaysia dan penyelesaian masalah tambah. Murid perlu mengingati nilai wang yang dipelajari dan menggunakan kemahiran penyelesaian untuk menjawab soalan matematik yang diberikan. Ini membantu memperkukuhkan kemahiran mengingati maklumat dan penyelesaian masalah dengan berkesan.
Seterusnya, ini pula merupakan aktiviti PDP ketika di dalam kelas tersebut. Bermula dengan aktiviti induksi selama 5 minit dan diikuti dengan 2 aktiviti lain yang dibahagikan dengan 10 minit bagi setiap aktiviti. Dan disudahi dengan aktiviti menjawab soalan sebagai penutup. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nur Hidayah binti Muhammad Burhanuddin. Saya memilih mata pelajaran Sains tingkatan 4, tema Kaedah Saintifik, tajuk Langkah Keselamatan di dalam Makmal dan kemahiran fokus ialah pembuangan bahan sisa. Seterusnya, kriteria pembelajaran pertama strategi pengajaran ialah pengambung jalinan. Pengambung jalinan ialah proses kemahiran yang dapat dikuasai serentak. Aktiviti yang dilakukan di dalam kelas dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Murid-murid akan lebih bersemangat untuk mencari jawapan yang tepat dalam menjawab soalan yang diberikan. Kemahiran ini dapat dikabungjalinkan dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kedua, nilai murni ialah bekerjasama. Murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan dan setiap kumpulan 6 orang. Murid-murid akan bekerjasama dalam kumpulan untuk menjawab soalan. Dengan mengadakan aktiviti menjawab soalan dalam kumpulan dapat memupuk nilai murni bekerjasama dalam diri murid-murid. Ketiga, elemen merentas kurikulum ialah nilai murni. Contoh nilai murni ialah bertanggungjawab, kesanggupan murid untuk memikul dan melaksanakan tugas dengan sempurna. Oleh itu, nilai murni amat penting untuk diterapkan dalam diri pelajar untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Akhir sekali, kemahiran berfikir ialah menganalisis. Kemahiran berfikir dapat dirumuskan sebagai proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna, pemahaman terhadap sesuatu atau menyelesaikan masalah diikuti dengan melakukan refleksi dan metakognitif. Menganalisis ialah mencerahkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dan lebih mendalam serta hubung kait bahagian berkenaan. Menganalisis dikategorikan kemahiran berfikir arah sederhana. Oleh itu, murid perlu menganalisis untuk menyiasat dan mengesan jawapan yang betul. Seterusnya, kaedah pembelajaran. Kaedah pembelajaran yang digunakan ialah kaedah sumbangsaran. Tujuannya ialah untuk menerima semua idea yang diberikan murid tidak kira betul ataupun salah dan menggalakkan semua murid bebas memberi pendapat atau pandangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kamal Khairi bin Kamaluddin. Nombor matrik P141893. So, hari ini saya akan terangkan rancangan pengajaran harian HPH yang telah dipilih iaitu subjek Bahasa Melayu tahun 2 yang bertajuk Hari Minggu Bersama Keluarga. Standard kandungan yang akan diajar ialah 3.1 Asas Menulis. Standard pembelajaran yang akan diajar sepanjang PDP 3.1.2 Menulis secara mekanis. Nombor 3 Perenggan. Seterusnya, objektif pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama, menyalin teks dengan tulisan yang kemas dan boleh dibaca. Yang kedua, mengedit perkataan yang kurang tepat dalam teks dengan betul. Kriteria kejayaan. Bagaimana kita hendak mengetahui pengajaran dan pembelajaran kita pada hari itu berjaya? Pertama, murid-murid menyalin semula teks dengan ejaan yang betul serta tulisan yang kemas. Kedua, mengenal pasti penggunaan kata yang kurang tepat dalam teks. Keempat, ialah fokus. Antara kemahiran berfikir pilihan saya ialah pertama, menghubung kait. Dalam konteks pengajaran, guru perlu memastikan bahawa pelajar dapat mengembangkan kemahiran berfikir mereka melalui pelbagai strategi pengajaran yang merangsang pemikiran kreatif. Memberi peluang kepada murid-murid untuk menghubung kaitkan maklumat dari pelbagai sumber dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi yang berbeza. Kedua, ialah menjana idea. Memainkan peranan penting dalam membantu pelajar mengembangkan kemahiran berfikir untuk menjana idea. Melalui pelbagai aktiviti dan latihan,
guru dapat merangsang pemikiran kreatif pelajar, mendorong mereka untuk mencuba pendekatan yang berbeza. Ketiga, mengenal pasti. Guru memainkan peranan penting dalam membantu pelajar mengembangkan kemahiran berfikir untuk mengenal pasti melalui latihan dan aktiviti yang dirangka dengan teliti. Guru dapat membimbing pelajar untuk mengenal pasti masalah dengan tepat, menganalisis situasi dengan sistematik dan mencari penyelesaian yang berkesan. Akhir sekali, memindah maklumat. Melalui pelbagai strategi pengajaran yang merangsang pemikiran analitikal dan sintesis, guru dapat membimbing pelajar untuk mengalihkan maklumat dari satu bentuk kepada yang lain, menghubungkait konsep-konsep yang berkaitan dan menyusun idea-idea secara logik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Najatun Najwa binti Muhammad Zulkifli. Okey, untuk pembentangan kali ini saya ingin menerangkan mengenai RPH, iaitu Rancangan Pengajaran Harian. Untuk RPH ini saya telah menetapkan iaitu menggunakan sekolah menengah bagi subjek geografi pada tingkatan 1. Bagi RPH ini, masa yang telah ditetapkan adalah 30 minit. Jadi, bagi standard kandungan bagi subjek ini adalah 1.1 iaitu arah. Manakala bagi standard pembelajaran pula adalah 1.1.1 iaitu mengenal pasti 8 arah mata angin. Okey, bagi objektif pula, pelajar dapat menyatakan 8 arah mata angin. Bagi kriteria kejayaan pula, pelajar dapat menyatakan 4 arah mata angin utama dan 4 arah mata angin perantaraan. Selain itu, pelajar juga dapat menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan arah mata angin. Fokus yang berada di dalam RPH ini adalah iaitu strategi pengajaran. Strategi pengajaran yang terdapat dalam RPH ini adalah penilaian. Penilaian ini, kita boleh melakukan aktiviti supaya murid-murid dapat maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu hasil pembelajaran dan objektif PNP. Manakala melalui penilaian ini juga dengan secara berterusan, guru dapat memastikan tindakan susulan yang perlu diambil terhadap seseorang murid sama ada dalam bentuk aktiviti pemulihan atau penggayaan. Okey, fokus yang kedua adalah nilai murni. Nilai murni yang kita dapat diterapkan melalui aktiviti yang dilakukan di dalam PNP ini adalah kerjasama kerana ia melakukan aktiviti secara berkumpulan. Manakala yang lain pula adalah semangat kepimpinan, iaitu apabila berlakunya aktiviti berkumpulan, sudah pasti jiwa ataupun semangat kepimpinan itu dapat dibentuk melalui pembentukan kumpulan tersebut. Elemen fokus yang ketiga iaitu elemen merentas kurikulum iaitu EMK. Melalui EMK ini saya telah memilih iaitu menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Dengan menggunakan TMK ini, dalam PNP dapat memastikan murid mengaplikasikan dan mengukuhkan pengetahuan dengan pengetahuan asas teknologi yang dipelajari. Selain itu, pengaplikasian TMK ini juga dapat dipelajari, juga mendorong murid menjadi kreatif, malah menjadikan PNP lebih menarik dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran. Fokus yang ketiga. Okey, fokus yang keempat adalah kemahiran berfikir. Bagi dalam RPH ini, saya telah memilih penyelesaian masalah bermaklumat, iaitu murid dapat mengetahuan dan membentuk pemahaman yang luas dan seimbang merentasi pelbagai disiplin pengetahuan. Jadi, murid-murid dapat meneroka pengetahuan dengan lebih cekap dan berkesan dalam konteks isu tempatan dan keadaan semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Abdul Latif. Hari ini saya akan membentangkan pembentangan dan justifikasi RPH. Saya memilih subjek Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tingkatan 3 dalam bab 6, Asas Olahraga. Standard Kandungan, Asas Olahraga. Standard Pembelajaran 1.8, Mengaplikasi pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik semasa melakukan kemahiran asas olahraga.
2.8 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. 3.8 Melakukan kemahiran olahraga asas dengan lakuan yang betul. Objektif 1. Menyatakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik semasa melakukan kemahiran olahraga asas. 2. Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. 3. Melakukan kemahiran olahraga asas dengan betul. Kaedah penyampaian. Buku teks, tayangan video dan poster bergambar. Pentaksiran. Seterusnya adalah kriteria pembelajaran. Fokus yang pertama, strategi pengajaran, XP, penilaian. Tanggungjawab seorang guru untuk menentukan peringkat penilaian dan pengukuran prestasi murid berdasarkan peringkat pembelajaran yang dirumuskan dalam hasilan pembelajaran mengikut kesesuaian tahap dan topik sesuatu pembelajaran. Seterusnya adalah nilai murni. Kerjasama. Murid perlu mengutamakan nilai-nilai murni dalam semangat pemasukan adalah seperti mengekalkan integriti di dalam diri semasa melaksanakan tugas. Setiap ahli harus bersikap jujur dan amanah dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Yang ketiga, elemen merentas kurikulum, EMK. Patriotism. Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai semangat cinta akan negara sebagai rakyat Malaysia. Akhir sekali adalah kemahiran berfikir. Mengaplikasi pemikiran secara kritikal dan pemikiran kreatif, logikal dan metakonektif. Secara mudahnya murid dapat mencerap sesuatu data atau maklumat, kemudian diproses dalam minda dan akhirnya dikeluarkan semula dalam bentuk yang pelbagai. Sekian daripada saya. Terima kasih.